Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bertemu pada malam ini, malam yang ke-18 daripada bulan Syawal untuk tahun hijrah tahun ini, dengan harapan Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amalan kita yang telah kita persembahkan kepada Allah, yang kita mengaku terlalu banyak kelemahannya, tetapi demikianlah kita diajar, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Dan kita mengharapkan agar Allah memanjangkan usia kita, dapat bertemu lagi dengan Ramadan tahun hadapan 1445 Hijriah insya-Allah. Dan kita kembali menyambung perbahasan kita di dalam kitab ini, dan kita sambung muka surat 76 di bawah tajuk Fatwa Aba Bakrin di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ada masa berbaki, kita pergi kepada tajuk kecil yang kedua, Aba Bakrin dan syair Abbas bin Mirdas, kalau ada masa. Muslimin dan muslimat
Tajuk kecil, Fatwa Aba Bakrin di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum kita membahaskan tajuk ini, maka sudah semestinya kita mengambil mafhum bahawa Aba Bakrin radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat yang memang di sudut ilmu mengeluarkan hukum dan pandangan, atau lebih kita sebut dengan fatwa, adalah sesuatu yang tidak boleh kita tolak. Termasuklah 4 sahabat yang besar, termasuk beberapa lagi para sahabat yang diizinkan mereka itu berfatwa, mengeluarkan pandangan yang sudah semestinya tidak akan menyanggahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita bimbangkan ialah peringatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang suasana dan keadaan di akhir zaman. Apabila Rasulullah menyebut ru'usan juhala, pada akhir zaman, kata Nabi, manusia akan menyerahkan urusan mereka kepada puak-puak juhala, puak-puak yang jahil, puak-puak yang tak tahu Islam, puak-puak yang tak kenal halal dan haram, gempuh ikut suka aja. Lalu Nabi sebut fasu'ilu. Lalu apabila mereka ditanya tentang persoalan agama, fa'aftau bi ghairi ilmin, lalu mereka akan berfatwa bi ghairi ilmin, kata Nabi, tanpa ada ilmu lagi. Mereka akan mengeluarkan pandangan mereka bukan based on halal dan haram, tetapi based di atas nafsu serakah mereka, untuk menghalalkan tindakan jahat mereka, untuk melepaskan tengkuk-tengkuk mereka, untuk meraih sedikit habuan dunia. Itu Nabi sebut. Akhirnya apa jadi, kata Nabi? Fadallu wa adalluk. Mereka itu sesat dan mereka menyesatkan orang lain. Ini Nabi sebut, hadis Muslim. Na'udzubillah, hindarilah golongan seperti ini yang keluar dari mulut-mulut mereka perkara yang bukan sekadar menyesatkan diri mereka, tetapi Nabi kata habis orang lain pun pakat sesat. Hang nak masuk neraka seorang, hang punya pasal lah, tapi tarik sama orang lain untuk masuk dalam kemurkaan Allah. Oh, ini hadis Muslim. Hadis ni ada dalam kitab tanda-tanda hari kiamat, Asyaratus Sa'ah, 40 hadis tentang tanda hari kiamat. Antara itulah yang Nabi sebut berfatwa, mengeluarkan pandangan tentang Islam tanpa ada ilmu lagi, sedap bercakap ikut suka sahaja untuk melepaskan nafsu serakahnya. Maka golongan ini sesat, kata Nabi, dan dia menyesatkan orang lain.
Wal'iyadza billahi min zalik. Semoga Allah menyelamatkan kita dari golongan-golongan yang sesat ini, kerana sesungguhnya tiada tempat bagi orang yang sesat kecuali neraka Allah. Wal'iyadza billahi min zalik. Baik. Fatwa Abu Bakrin di hadapan Rasulullah. Abu Qatadah radhiyallahu anhu telah berkata, kisah bermula dengan kisah yang disampaikan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang-orang Ansar. Kata Abu Qatadah, kami berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Hunain. Kan kita baca dah sebelum Ramadan, kita baca dah surah At-Taubah dan telah kita hurai dengan panjang lebar tentang peperangan Hunain. Ini cerita Abu Qatadah, dan kita nak lihat kehaibatan Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Kemudian pasukan kaum muslimin mengalami kekalahan dalam putaran yang pertama. Kita bahas dah sesi yang lepas bagaimana ambush, serang hendap yang telah dilakukan oleh puak-puak Hawazin dan Thaqif yang terlebih dahulu menguasai lembah Hunain, yang menyebabkan para sahabat telah dihujani dengan panah-panah yang cukup banyak, yang kita dah baca sebelum Ramadan. Bagaimana kelam kabutnya para sahabat berterabur sehingga meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita bahaskan, itulah hukuman daripada Allah apabila ada di antara sahabat dalam perjalanan ke lembah Hunain mereka menzahirkan sifat ujub. Kita dah baca ayat Allahu Akbar, fi mawatini kathiratan wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum. Kita dah baca ayat tu dalam surah At-Taubah. Apabila ada sahabat yang merasa ujub, merasa hebat dengan jumlah yang ramai, 12,000 tentera untuk menghadapi 2-3,000 Hawazin dan Thaqif, menyebabkan ada yang mengeluarkan ucapan yang Allah cukup tidak suka. Merasa haibat dengan jumlah yang ramai, akhirnya Allah pukul para sahabat di peringkat awal. Mereka mengalami satu serang hendap yang mereka tidak pernah sangka-sangka, yang menyebabkan berterabur mereka dan ada yang mengalami kematian. Lalu kata Qatadah, aku melihat seorang lelaki musyrik hampir berhasil membunuh seorang prajurit Islam. Maka aku segera membalik diri dan mendekatinya dari arah belakang, kemudian dengan cepat memenggal urat tengkuknya. Orang itu kemudian mendekati dan memeluk aku sehingga aku dapat mencium
bau kematian. Kemudian matilah beliau, dan aku pun terlepas dari pelukannya. Kata Abu Qatadah, aku telah melihat seorang musyrik cuba untuk membunuh seorang muslim yang lain. Lalu aku mendekatinya dengan penuh strategi daripada belakang, dan aku berjaya membunuh dia. Dan bila dia dah kena bunuh tu biasalah, dia dah lemah dan dia peluk Abu Qatadah. Lalu akhirnya pelukan itu menjadi lemah dan dia tersungkur jatuh dan mati di tangan Abu Qatadah. Setelah itu aku segera menyusuli Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Habis-habis aku bunuh dia, orang pertama aku jumpa Saidina Umar. Lalu Umar bertanya kepada aku, apakah yang terjadi dengan orang-orang itu? Maksudnya orang yang telah dilihat oleh Umar, yang telah dibunuh oleh Abu Qatadah. Aku menjawab, itu adalah urusan Allah. Tengok, tuan-tuan tengok adab sahabat. Dia tak kata mati dah aku bunuh, tapi dia pegang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nak ajar, Abu Qatadah nak ajar, Allah lah segala-galanya. Ini saya pernah sebut apa yang ditulis oleh almarhum Syekh Mustafa Masyur, bahawa di antara tanda-tanda kekufuran, tanda sifat kufur dah melekat, mula nak dekat dengan kita. Dalam kitabnya Zadun ala Tariq, dia menyatakan bahawa kamu melepaskan Allah dari hidup kamu. Tuan-tuan muslimat, dalam konteks ibadah puasa, kita lupa Allah yang bagi kita sihat sampai malam raya. Kita duk rasa tu semua pasal aku tak isap okok. Dia lagu tu. Baik tu aku sihat. Dia kira diri dia. Dia lupa Allah yang telah memberikan kesihatan yang baik pada dia. Kalau tidak, tuan-tuan, kalau bukan daripada Allah, kita duk bacakan maksurat kerap. Antara doa yang Nabi ajar dalam maksurat, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basar. Tidakkah itu kita ulang dalam maksurat 3 kali kita baca? Ya Allah, wa'afini fi badan. Ya Allah, afini fi badan. Bagilah badan aku sihat. Wa'afini fi sam'i. Bagilah telinga aku sihat. Selamat dari penyakit, sihat dari penyakit tak elok, dapat mendengar yastami'unal qaul, dapat mendengar perkataan yang baik. Wa'afini fi basari, dan bagilah sihat pada penglihatan aku, dapat aku melihat benda-benda yang baik, dapat aku melihat dengan pandangan mata hatiku betapa bernilainya kuliah, betapa hebatnya rumah-rumah Allah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kita boleh lupa Allah. Kita duk rasa pasal kita ni makan seimbang lah macam-macam, lupa Allah yang bagi kita sihat. Kita lupa celah-celah tu ada orang sakit, ada orang tak boleh puasa, kita lupa. Walaupun dia boleh qada, dia demam 7-8 hari, lepas tu dia qada.
Takkan sama dia qada, pahala dia, balasan dia dengan Ramadan, tak sama. Walaupun Allah bagi hukum fa'iddatum min ayyamin ukhar, gantilah hari lain, dah awak sakit, tapi takkan sama. Kita elok puasa, Allah panjangkan usia sampai malam raya. Allahu Akbar. Celah-celah tu ada orang meninggal dunia, celah-celah tu Allah ambil nyawa. Saya pernah sebut 2-3 tempat. Malam raya tu anak murid saya meninggal dunia. Malam raya. Cikgu sekolah kebangsaan Telui Timur. Saya mengajar bulanan di Masjid Kuala Darak, Bukit Selamba. Minggu pertama hari Jumaat lepas. Anak murid paling rapat. Rapat tara mana? Rapat sebab lepas kuliah wajibal gunnah sub gearbox. Dia bukan mat iwat, mat tamkin, wajibal gunnah. Wajib dengar 2 harakat. Sub gearbox. Itu tiap-tiap bulan. Hari Jumaat pagi saya kuliah malam. Jumaat pagi lepas subuh dia akan pergi Pekan Kuala Ketil untuk beli gearbox tu, masak di restoran sebab saya nak makan malam tu. Itulah kerja dia setiap bulan. Malam raya habis nyawa, barah telinga, kanser telinga, menanah telinga. Saya ziarah dia 12 April 21 Ramadan. Pergi ziarah dia. Itulah last pertemuan terakhir 9 hari sebelum dia meninggal dunia di Hospital Sungai Petani. Bawah cuping telinga di berlubang, nanah keluar. Doktor tampal hari-hari cuci, kata isteri dia. Bau Tok Sah cakap lah nanah. Padahal waktu makan lepas kuliah bulan 1 tu last makan. Dia mengadu dekat saya sambil duk tarik gearbox tu. Dia kata telinga dia sakit belah kanan, berdenyut-denyut. Saya kata pergilah farmasi cikgu cari ubat. Rupanya kanser, barah telinga. Sampai isteri dia sebut tak larat dah painkiller. Doktor tak bagi dah painkiller, bagi morfin untuk tahan sakit. Kesian, 6 jam sekali bubuh morfin. Bini dia bancuh, bubuh, tak tahan dah. Painkiller tak jalan dah. Akhirnya meninggal. Ialah sampai ajal, umur baru 60. Jumaat lepas saya tak nak pergi kuliah, saya masih bersedih. Tapi dia pun suruh mai juga. Allah, saya menangis malam tu saya kuliah. Sebab duk terbayang dia duduk, nampak bayangan dia. Allahu Akbar. Tak boleh tahan kita. Saya tak mau datang Jumaat lepas. Dia pun WhatsApp suruh mai juga. Saya pergi juga dengan sedih. Saya menangis saya tengah kuliah sebab terkenang benda ni. Nak sebut apa? Nikmat kita boleh hidup malam raya, ada orang Allah ambil. Nikmat boleh berhari raya, isteri dia dalam iddah. Jangan nak sebutlah benda ni. Cukup besar makan dalam punya pasangan kita pergi. Saya kata dekat isteri dia, sabar kak. Saya kata saya pernah rasa benda ni. Saya tahulah perasaan macam mana. Pedih tapi sabar dan redha. InsyaAllah saya kata Allah akan bantu beri ketenangan. Tuan-tuan, muslimin muslimat. Kata Syekh Mustafa Masyur, engkau lupa Allah yang bagi engkau sihat. Engkau tak ingat Allah yang bagi engkau segala-galanya. Allah, jangan lupa Allah tuan-tuan. Abu Qatadah jawab dekat Saidina Umar, itu urusan Allah. Dia tak kata dia bunuh. Dia pegang Allah dulu. Itulah kita. Kita boleh datang ke masjid, Allah yang gerakkan hati kita. Allah yang campak dalam hati kita. Perasaan suka, seronok duduk dalam majlis ilmu. Ada orang menyampah, Allah tak pilih dia. Ada orang tak suka, dia main mungkin Jumaat seminggu sekali aja. Dia tak mau, dia tak nak. Dia rasa tak seronok. Kita alhamdulillah
seminggu tak kuliah jadi penin. Sebab tu tak boleh cuti lama-lama, dia jadi bodoh. Sungguh jadi biol duduk di rumah. Kuih raya 6 lori dah telan. Kuih raya 6 lori dah. Jadi bodoh kita duduk terkedara bahulu. Tu dia tak boleh lama. Dia kira nak keluar, aku nak mengajar. Penin. Tu tak boleh. Jenis kita lagu tu. Tak kena kuliah seminggu mula, penin. Itu jiwa kita. Alhamdulillah. Minta pada Allah. La tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Depan kau bagi hidayah, petunjuk pada kami ya Allah. La tuzigh, tolong jangan pesongkan. Tolong jangan bagi hati kami meluat dengan majlis ini. Tolong jangan bagi hati kami tak suka dengan program-program macam ni. Tolong ya Allah, Engkau dah campak dalam hati kami, kekalkan. Allahu Akbar. Ingat Allah no, jangan lupa Allah. Allah lah segala-galanya. Kita hanya berusaha saja. Maka Abu Qatadah kata, itu urusan Allah. Dan dia tak kata diri dia, dia kata Allah. Allah lah yang ambil nyawa dia. Allah lah yang matikan dia. Aku hanya buh pedang, buh sedah dua je. Allah. Kalau Allah tak izin, tak ada apa. Begitu maksud dia. Baik. Tidak lama kemudian, semua pasukan telah kembali dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengambil tempat duduk. Maknanya dah habis perang, regroup balik, dan Nabi mengambil posisi untuk berehat dan sahabat mengelilingi Nabi. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang berhasil membunuh seorang prajurit musuh dan mempunyai bukti, maka dia berhak memperolehi peralatan perang yang dipakai oleh orang itu. Nabi terus keluarkan hukum. Siapa yang bunuh seorang musuh, maka musuh tu ada pedang, sahabat yang bunuh ni boleh ambil pedang dia. Oh, dia jadi macam ghanimah, boleh ambil, jadi hak dia. Tu hukum yang Nabi sebut di dalam peperangan Hunain, secara mengajar sahabat. Bila mereka dah duduk, Nabi sebut, siapa bunuh musuh tadi, ambil, tu hak kamu. Baik. Kemudian aku segera berdiri. Aku tu siapa? Abu Qatadah. Kemudian aku segera berdiri dan berkata, siapa yang bersedia memberikan kesaksian bagiku? Kan Nabi dah habaq tadi bahawa hak tu hak dia. Maka Abu Qatadah tanya, seolah-olah bahasa kita, siapa nampak aku bunuh tadi? Siapa nak tampil jadi saksi? Siapa nampak aku bunuh musuh tadi? Untuk dia menjalankan hukum itu, iaitu pedang musuh tu jadi hak dia. So dia tanya sahabat, siapa yang nampak? Dia bertanya. Kemudian aku pun duduk. Setelah itu aku pun duduk. Kemudian bangkit lagi dan bertanya, siapakah yang bersedia bersaksi untukku? Seruan pertama tak ada respon. Mungkinlah kot sahabat tak nampak, tapi Omar tahu. Omar hanya tahu, tetapi tidak melihat perbuatan Abu Qatadah. Setelah diberitahu oleh Abu Qatadah, baru Omar tahu. Maka kali kedua dia melaungkan, siapa yang bersedia menjadi saksi untukku? Baik. Kemudian aku duduk lagi dan mengulangi pertanyaan untuk ketiga kalinya dan berdiri. Aku tengok dah tak ada respon, masing-masing diam. Aku bangun kali yang ketiga. Bukan diam tu makna sahabat tengah isap okok. Tak. Hak tu kita diam-diam tu lena terus. Isap okok lena terus. Sahabat tak, bukan begitu. Cuma mereka mungkin tak nampak.
dalam keadaan mereka tak beranilah nak jadi saksi. Sebab menjadi saksi palsu adalah dosa besar. La yashhadu mazura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dalam Quran ada larangan menjadi saksi palsu. Dosa besar. Dalam Al-Kabair, Imam Az-Zahabi, pengarang kitab Al-Kabair. Al-Kabair maknanya dosa besar. 70 dosa besar. Imam Az-Zahabi bermazhab Asy-Syafi'i. Imam Az-Zahabi menulis di antara 70 dosa besar ialah saksi palsu. Oh, kamu bohong dalam mahkamah, kamu bohong dalam perbicaraan, kamu saksi pembohong, dosa besar. Akibatnya orang tak bersalah terus jadi bersalah kerana kenyataan pembohongan kamu. Wal'iyadzabillah. So, sahabat diam, sebab mungkin ada yang tak nampak. Cerita hanya daripada Abu Qatadah. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ada apa denganmu, wahai Abu Qatadah?" Nabi tengok 3 kali duk tanya lagu tu. Nabi tanya, "Awak hang ni?" Bahasa kita lah. Ni awak hang ni duk 3 kali duk tanya siapa sedia jadi saksi ke apa? Pasal apa? Abang mai. Bukan Nabi marah. Nabi bertanya, "Ada apa denganmu, wahai Abu Qatadah?" Baik. Aku kemudian menceritakan kepada beliau akan peristiwa tadi. Dia pun cerita, aku tengok ada musuh nak bunuh sahabat, aku pergi bunuh musuh tu. Simple lah. Cerita dalam perang. Begitu. Baik. Kemudian seorang lelaki dari mereka berkata, "Beliau benar, wahai Rasulullah, dan peralatan perang prajurit musuh yang terbunuh itu ada padaku, maka berikanlah beliau gantinya sesuai dengan haknya." Tuan-tuan muslimah, rupanya ada seorang sahabat, mungkin dia terambil pedang tu, pedang musuh itu. Dia terambil, mungkin kita menyangka baik begitu. Bukan dia curi, dia terambil mungkin. Itu yang tak berapa berani nak bangun jawab tu. Sebab takut nanti macam mencuri barang pula. Sedangkan Nabi dah sebut bahawa sesungguhnya itu hak orang yang membunuh. Hak dia. Mungkin si Mamat ni ambil, sahabat ni ambil, lalu dia takut Nabi marah ke apa, dia diam. Akhirnya setelah Abu Qatadah cerita, barulah dia bangun. Dia kata, "Pedang tu ada kat aku. Pedang tu ada pada saya, wahai Rasulullah." Cuma pengarang kita tidak menyebut namanya. Apa nak ambil poin? Itulah jujurnya para sahabat. Itulah pentingnya kejujuran. Honest. Tak ada nak bohong, tak ada nak slow, dia berunduk, dia pergi sorok pedang tu belakang pokok. Tak ada pasal. Tak ada. Dia jujur. Dia kata, "Ada kat saya ya Rasulullah." Mungkinlah dia terambil ke apa. Tapi bila Nabi sebut begitu, maka dia berhak untuk memulangkannya semula. Dan dia kata pada Nabi, berilah dia ganti yang paling baik. Baik. Kemudian Abu Bakrin As-Siddiq berkata, "Tidak, demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan menyia-nyiakan usaha seorang prajurit Allah yang telah berjuang membela Allah dan Rasulnya, kemudian beliau memberikan kepadamu harta rampasannya." Abu Bakrin bangun, dan itulah maksud mengeluarkan fatwa. Sebab apa? Sebab sahabat yang tadi tu, yang kata pedang tu ada dekat dia, kan dia kata pada Nabi supaya Nabi berikan ganti sesuai dengan hak dia. Maknanya pedang ni biarlah boleh kat aku, biar Nabi bagi hak lain lah. Tu maksud dia. Pedang tu dia nak, mungkin cantik ke tajam macam mana kita tak tahulah, tetapi
perbuatan dia disanggah oleh Abu Bakrin, dan Abu Bakrin mengeluarkan fatwa. Itu maksud fatwa dia, iaitu Rasulullah tidak akan mensia-siakan mereka yang berjuang membela Allah dan Rasulnya, dan dengan maksud hendaklah pedang itu bagi dekat dia. Cerita dia tak ada besar pun tuan-tuan, pedang sebilah aja. Tetapi nak sebut hak yang tak boleh dicabut dan menyebut bagaimana Abu Bakrin memainkan peranannya di dalam memberi jawapan kepada persoalan itu. Jangan kita jadi orang yang khianat. Itu maksud Abu Bakrin, dan Rasul tidak akan mensia-siakan mereka yang membela agama Allah, dan kalau itu hak dia, ambil, hendaklah dipulangkan dan beri pada dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, soal Allah tidak akan sia-siakan hamba-Nya yang memperbaiki amal solehnya, yang tu kita kerap baca dalam surah Al-Kahfi. Innal ladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Tengok ayat 30 surah Al-Kahfi. Selalu baca surah Al-Kahfi, jumpa ayat. Allah kata sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, inna, sesungguhnya kami, la nudhi'u ajra man ahsana amala. La nudhi'u ajra, ma makna ajra? Upah. Ma makna ajra? Balasan. La nudhi' maknanya kami tidak akan mensia-siakan ajra, pahala. Siapa dia? Man ahsana amala, mereka yang dengan amal itu ahsan. Ma makna ahsan? Terlalu baik. Kalau buka tafsir, orang yang memperbaiki amalan dia. Kalau dulu dia merasakan dia semayang tak berapa khusyuk, lalu dia cuba belajar memperbaiki solat dia untuk mendapatkan khusyuk. Walaupun kita yakin kita takkan dapat 100% khusyuk, tetapi kita ada satu keinginan untuk mencapai darjat khusyuk itu. Berusaha, antaranya Imam Ghazali sebut, tahu apa yang kita baca, merasakan keagungan Allah, merasakan maha azimnya Allah. Setiap yang kita baca, kita tahu makna itu antara jalan nak capai khusyuk. Kita pun berusaha belajar ke arah itu. Allah kata la nudhi', aku takkan sia-siakan balasan dia. Dulu kita sedekah RM1, kemudian kita berusaha ada rezeki lebih, kita up sikit RM5. Allah takkan sia-siakan apa yang ahsan, yang terbaik amala, yang kita baiki amalan kita. Maknanya dalam ayat 30 Al-Kahfi ini, Allah nak ajar kita kena senantiasa membaiki amal soleh. Bagi elok. Memanglah saya sebut tadi, kita takkan capai 100%. Tu imam baca surah apa maghrib tadi, tak ingat dah, confirm. Memang tak ingat dah. Apa yang dia baca Al-Qari'ah apa semua kan, tak ingat dah kitanya. Tak, itu memang sifat kita. Kita ni manusia, cepat lupa dalam keadaan yang memang Allah buat begitu. Tetapi kita memahami bahawa kita berusaha sedaya upaya menjadikan amal kita terbaik di sisi Allah, walaupun kita tahu takkan capai 100% kecuali Rasulullah.
Tapi jangan ada satu sikap kita buat tak kisah, tak mau. Kita sentiasa mahu membaiki. Kalau dahulu baca Quran 1 muka surat, baiki 2, 3 sehari. Itu Allah suka. Ini keadaan dia. Maka Allah sendiri, zat yang maha zat, la nudhi', dia tidak akan sia-siakan kita. Siapa dia? Man ahsana amala. Orang yang cuba menjadikan amal dia ahsan, terbaik. Walaupun dia tahu takkan capai 100%, tapi dia tidak pernah give up. Dia tak pernah rasa bosan. Terus dia letak satu keinginan, cita-cita, aku akan persembahkan pada Allah yang paling terbaik. Yang tu kita mesti ada. Dan Allah tahulah kita, dia yang cipta kita. Setelah kita berusaha sedaya upaya, takat tu yang kita mampu. Allah ni kan pengasih, Allah ni kan penyayang. Janji kita patuh perintah dia, janji kita ikut apa yang Allah perintah. Solat jangan tinggal dan sebagainya. Yakinlah kasihnya Allah. Kita berusaha kadang-kadang pejam biji mata punya nak khusyuk. Jam-jam buka tak ada orang dah. Apa kita lena orang balik dah. punya nak khusyuk dalam semayang sampai pejam mata. Baca sampai golek-golek kepala, berbuih-buih mulut, punya nak khusyuk. Ada orang jenis tu. Ada yang tak mau sebutlah masjid mana. Dia baca kunut kadang-kadang dengan jari-jari dia sekali punya khusyuk. Allah dini orang tangan-tangan kali. Amboi, dia punya nak cari khusyuk. Tangan tu golek pun tak tahan. Dia punya dia punya nak capai khusyuk, tak apalah. Dengan banyak berampusin lagu tu sudah batal sembahyang. Tekan jari lagu tu tak apa lagi. Pergerakan yang kecil tu pun jangan banyak sangat. Tuan muslimin muslimat, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam solat. Makna kita usahalah. Dan habis dah kita buat takat tu yang aku mampu, ya Allah. Allah pengasih penyayang. Jangan putus asa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tu pesan Abu Bakar. Sambung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, Abu Bakrin benar, maka berikanlah harta itu kepadanya. Kata Abu Bakrin lagi, kemudian orang itu menyerahkannya kepadaku. Abu Bakrin kata, Nabi kata benar, Abu Bakrin benar, maka serah kat dia, kata Nabi. Baik, aku berkata Qatadah, aku kemudian menjual baju besi itu, yakni pedang pun dia dapat, baju besi musuh tu pun dia dapat, iaitulah harta rampasan bagi dia. Ketika Nabi sebut hak orang yang membunuh, aku menjual baju besi itu untuk membeli sebidang kebun buah-buahan di daerah Bani Salamah. Itulah harta yang pertama aku miliki selama aku memeluk Islam. Hadis riwayat Muslim. Kata Abu Qatadah, baju besi itu aku jual, pedang tu aku jual. Aku jual, dan hasil jualan tu aku beli sebidang tanah di kampung Bani Salamah. Adalah buat dia nak tanam apa ke, kurma ke apa, itu hak dia lah. Kalau kita, aku beli 6 kartun rokok persiapan untuk Ramadan tahun depan. Kita lagu tu. Abu Qatadah dia beli sebidang tanah. Di mana? Di kampung Bani Salamah. Mana kampung tu? Tu Masjid Qiblatain. Masjid dua kiblat tu perkampungan Bani Salamah. Di situlah turun 144 Al-Baqarah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Turunlah ayat berpindah kiblat. Di situlah di kampung Bani Salamah
atau Masjid Qiblatain. Al-an, sekarang ini ialah Masjid Qiblatain. Maka kata Abu Qatadah, aku beli tanah. Jual, aku beli tanah. Baik. Inisiatif dari Abu Bakrin radhiyallahu anhu dalam menahan dan pencegahan, berfatwa dan bersumpah atas yang demikian di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan apa yang dikatakan Abu Bakrin dan mengambil pandangannya adalah tanda kemuliaan yang hanya dimiliki oleh Abu Bakar. Bayang waktu tu ada Umar, ada Uthman, ada Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Dah Abu Bakar mendahului. Ini kehebatan dia. Dan Nabi membenarkan apa yang dia marah pada waktu itu kepada sahabat itu yang tidak menyerahkan haknya, dan apa yang dia suruh supaya diserahkan balik hak itu kepada Abu Qatadah, iaitulah baju besi, dan perang itu menunjukkan dia adalah seorang yang tinggi darjatnya di sisi Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menunjukkan betapa dia haibat dalam segala urusan. Dia mendahului Umar dan dua sahabat yang lain. Dan tidakkah Saidina Umar pernah menyebut bahawa aku sampai ke mati tidak akan dapat mendahului Abu Bakrin dalam apa saja perkara. Kata Umar, aku menyedekahkan hartaku separuh, 50%, sedangkan Abu Bakrin hanya tinggal Allah dan Rasul. Astaghfirullah. Layaklah dia di belakang Rasulullah di dalam Masjidin Nabawi. Kepalanya adalah bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Masjidin Nabawi. Selayaknya dia berhadapan, berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kehebatan dia. Allahu akbar. Tak dapat aku lawan dia, kata Umar. Bahkan kalau bertemu dengan sesiapa pun, dialah paling awal memberi salam. Tak dan buka mulut, Assalamualaikum, dia awal. Kita bagi salam hak kita kenal. Hak tak kenal tu dia buat bodoh. Kan? Kita lah. Perangai kita lagu tu. Sedangkan Nabi sebut dalam hadis, siapa saja yang kamu lam ya'rif, kamu tak kenal atau kamu kenal, bagi salam. Kadang kita praktik, jadi masalah lain pula. Mamat ni buat bodoh, tak jawab salam, mula ni angin. Tak jenis kita pula. Kita beria-ria, Assalamualaikum bah, ni buat bodoh. Ada juga berlaku, banyak kali aku kena. Kita pun jadi ni angin, mangkuk betul dia ni kata. Kan jawablah salam aku, dia buat bodoh. So okok pula tu, lagi naik angin taufan aku. Jangan siap dia pandang gitu. Hai, aku bagi salam kang. Pandang apa sampai dia so aku jawablah salam. Dia jawab dalam hati, tek kucing. Jawab mulut lah, hati-hati bendanya. Nak jawab di mulut, menyerti elok. Doa dalam hati tak apa, boleh. Doa dalam hati, jawab ke apa ke, baca Quran ke, kena mulut. Ngerti elok. Orang kita nak praktik, tapi tu dia Melayu je ni, tak faham. Kadang-kadang dia buat bodoh. Kita punya beria lah bagi salam. Dah lah hilang pahala dah ni angin. Ini benda dia yang diajar kepada kita. Baik, saya cuba habiskan, peringatlah tak dan. Baik, pada hadis di atas dapat kita perhatikan bahawa Abu Qatadah Al-Ansari, sebut dah tadi dia Ansar, berusaha memerhatikan keselamatan saudaranya sesama Muslim. Tengok apa nak ambil pengajaran, doa sama.
saudara Islam kita di Palestin, jangan putih doa. RM1 kan kita hulur, bantu mereka. Paling tidak doa. Saudara Islam kita di Kashmir, saudara Islam kita macam-macam di mana sahaja yang dizalimi, doa. Ada bantuan ke apa, relief ke apa, ke Malaysian relief ke apa, ke Malaysian fund ke apa ke, tolonglah, bagi je lah RM1 sangka baik sudah. Kerana kita tahu itu semua tanggungjawab kita. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Ini diajar oleh Allah. Baik, dia memerhatikan keselamatan saudaranya sesama Muslim dan membunuh orang kafir itu adalah setelah perjuangan yang besar. Begitu pula bahawa sikap Abu Bakrin tersebut menunjukkan komitmennya untuk membenarkan kebenaran dan membela. Ingat tuan-tuan, kita bukan sekadar membenarkan benda benar, tetapi kebenaran itu wajib dibela. Ingat tu, bukan kata oh ini benda betul. Tak, hak betul itu wajib kita bela. Wajib kita kata betul dan kita mesti pertahankan kebenaran tu. Tak boleh cakap kata benda ni betul tapi kita biar, tak boleh. Mesti kita pertahankan dalam medium apa saja yang kita mampu. Medium kuliah, medium internet, medium pentas politik dan sebagainya. Asalkan ia benar, kita mesti cakap benar. Dan kita mesti bela kebenaran. Kenapa? Kerana membela kebenaran ialah sifat para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, dan kita membelanya kerana Allah subhanahu wa ta'ala, kerana ia adalah al-haqqu min rabbik, kebenaran itu daripada Tuhan kamu. Mesti cakap benar, mesti kata benar. Jangan kita putar, jadikan benda itu tak benar. Kita menempah murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Abu Bakrin aja. Baik, membenarkan kebenaran dan membelanya menunjukkan kekuatan iman dan kedalaman keyakinannya serta penghargaannya untuk ikatan persaudaraan Islam, dan menurut beliau hal itu adalah kedudukan yang amat tinggi. Yakni tak adalah yang lebih tinggi yang diajar oleh Abu Bakrin selain mengiktiraf benda itu benar dan kemudian mengambil peranan membelanya, apatah lagi dengan orang yang empunya kuasa, lagi luas dia punya bidang, dengan kuasa yang ada dia mesti bela kebenaran. Maka itu adalah perkara yang tinggi nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah merupakan kewajipan orang yang mengaku beriman kepada Allah. Jangan kita diam bila kebenaran diperkotak-katikkan. Jangan kita diam apabila kebenaran dilacurkan oleh tangan-tangan manusia yang rakus dengan dunia. Wajib kita bercakap sekadar yang kita mampu. Apa yang ada kepada kita, itulah yang mampu kita buat untuk menyatakan hak itu hak, batil itu batil. Kerana sesungguhnya orang beriman itu mereka akan taba'ul haq, mereka mesti ikut benda yang hak. Manakala kekufuran taba'ul batil, mereka akan ikut yang tak betul. Maka kita tidak mau bersama dengan golongan kebatilan yang mengikut benda batil, yang kita semua tahu kebatilan tiada tempat kecuali kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, muslimin dan muslimat, kita sambung kuliah ekstra. Isnin 29 hari bulan, Isnin minggu kelima, kuliah kita, kuliah ekstra kita, insya-Allah Abu Bakrin dan syair Abbas bin Mirdas. Kita akan lihat satu peristiwa dalam peperangan Hunain dan ada hubung kait dengan syair yang diucapkan oleh seorang sahabat yang
dikaitkan dengan Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Muslimin dan muslimat, seperti mana biasa kita nak lancarkan infak untuk lajnah kebajikan kawasan untuk pembelian 4x4 4x4 insya-Allah untuk urusan kerja-kerja Islam insya-Allah taala. Sekadar itu dulu, kita jumpa 29 hari bulan insya-Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban النار وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.